Salam sejahtera dan salam hormat anda bersama saya Nixon Nyambar dan ini segmen pantau agenda reformasi dan pada jam ini kita nak bercakap berkenaan dengan penubuhan pasukan khas atau task force untuk menyelaraskan semula sistem pendidikan prasekolah. Itu merupakan topik perbincangan kita untuk segmen pantau agenda reformasi pada jam ini yang mana kita nak merungkai dan juga mendapatkan pandangan bernas daripada pakar berkenaan dengan pengimplementasian jawatan kuasa ataupun task force berkenaan dengan reformasi sistem pendidikan yang dikhususkan untuk prasekolah. Itu adalah topik hangat kita untuk minggu ini dan untuk itu kita juga ada mendapatkan pandangan beberapa pakar antaranya iaitu Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM itu Profesor Madya Dr. Wan Marzuki Wan Jaafar yang mana beliau berkata kerajaan perlu ambil kira banyak faktor sebelum mengadaptasi sistem pendidikan luar negara sepenuhnya untuk dipraktikkan di negara ini khususnya dalam reformasi pendidikan prasekolah. Ujar beliau ini disebabkan Malaysia memiliki budaya latar belakang yang agak berbeza untuk menjadikan negara luar contohnya Jepun dan Finland sebagai penanda aras. Kita dengarkan. Bagaimana sistem prasekolah yang mungkin kita tengok yang dilaksanakan di Jepun, mungkin juga sistem pendidikan yang dilaksanakan di Finland dan sebagainya. Okey, tetapi benchmarking ataupun penanda arasan itu adalah suatu tanda aras untuk kita adaptasikan. Kita tidak boleh mengambil kita kata 100% menggunakan sistem di luar sana untuk kita tempatkan di dalam negara kita sebab kita mungkin mempunyai latar belakang budaya dan sebagainya yang mungkin agak berbeza. Maka apabila kita membuat penanda arasan dan sebagainya, apabila kita bawa ke dalam negara kita, maka sistem yang kita kata adaptasi, penambahbaikan, menyesuaikan dengan keperluan asas, keperluan negara dan juga hasrat falsafah pendidikan negara yang telah kita tentukan untuk rakyat kita harus kita ambil kira. Beliau berkata demikian dalam program Awani Pagi pada Rabu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini dilaporkan mahu sistem pendidikan prasekolah di negara ini dilihat semula dengan memastikan kemudahan tambahan diberikan perhatian. Menurutnya, Malaysia agak ketinggalan dalam soal menyediakan beberapa kemudahan termasuk kategori digital bagi prasekolah dalam soal infra digital dan juga kurikulum masa depan prasekolah. Itu dia tadi apa yang diperkatakan oleh Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM itu Profesor Madya Dr. Wan Marzuki Wan Jaafar. Dan kalau kita nak angkat apa yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, reformasi sistem prasekolah ini bertujuan untuk menyelaraskan semula sistem pendidikan itu untuk memastikan kualitinya, menyokong keperluan ke peringkat sekolah rendah. Dan beberapa perkara yang kita nak lihat pada jam ini berkenaan dengan peranan task force ini, antaranya yang kita nak angkat adalah seruan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mana untuk merapatkan kesenjangan atau jurang digital terutama yang melibatkan kualiti pendidikan di luar bandar dan bandar. Dan untuk kita bercakap dan berbincang lebih lanjut berkenaan dengan topik ini bersama dengan kita sekali lagi untuk bercakap berkenaan dengan sektor pendidikan ini, kita nak bersama dengan Dr. Anwar Ahmad, itu Pensyarah Kanan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Dr. Anwar, terima kasih kerana menyertai kita pada petang ini. Selamat petang pada doktor. Doktor, kita nak terus tanya kepada doktor sendirilah pandangan berkenaan dengan penubuhan dan juga peranan yang harus dimainkan oleh task force di bawah KPM ini. Apa kalau diberi ketika ini yang harus disegerakan? Apa perkara yang perlu diselaraskan dengan kadar segera dan bagaimana situasinya berkenaan dengan prasekolah, sistem pendidikan prasekolah itu, doktor? Baik, terima kasih Niki. Yang pertama sekali saya menyambut baik ini adalah satu berita yang baik sebenarnya kepada sistem prasekolah kita kerana sebenarnya telah lama dicadangkan supaya diwujudkan penyelarasan untuk memastikan sistem prasekolah kita lebih dapat dipertingkatkan dari segi kualitinya, dari segi pelaksanaannya dan alhamdulillah pada pandangan saya ini adalah satu tindakan ataupun langkah yang baik. Kita dapat menyelaraskan semula sistem prasekolah kita kerana dalam amalan kita sebelum ini kita dapati untuk kita ada dua bentuk prasekolah yang disebut sebagai prasekolah di bawah kerajaan dan juga prasekolah swasta.
Dan penyelarasan ini telah dimaklumkan akan melibatkan prasekolah di bawah sektor kerajaan. Dan untuk lebih jelas bahawa di bawah sektor kerajaan ini kita ada sekurang-kurangnya 3 bentuk aliran, iaitu aliran di bawah Kementerian Kemajuan Desa, kita juga ada di bawah Kementerian Perpaduan, Tadika Perpaduan, dan juga kita ada di bawah KPM. Jadi ketiga-tiga komponen ini bergerak sendiri dan mempunyai hasrat dan matlamat yang sedikit sebanyak berbeza. Misalnya, kalau kita bercakap soal Tadika Kemas di bawah Kementerian Desa dan Pembangunan Wilayah, fokus mereka adalah kawasan luar bandar, kawasan desa dan juga pedalaman. Untuk Tadika Perpaduan pula, fokus Kementerian Perpaduan menjurus kepada kawasan-kawasan yang mempunyai kependudukan yang majmuk dan ini dapat membuka peluang untuk anak-anak ini bergaul sesama berbagai etnik dan sebagainya. Jadi dari prinsip asas itu pun kita sudah dapat melihat bahawa kewujudan prasekolah yang diamalkan sebelum ini menjurus kepada matlamat dan objektif yang mungkin berbeza antara sebuah kementerian dengan kementerian lain semasa mereka mewujudkan tadika ataupun prasekolah ini. Di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia pun kita ada prasekolah yang dilakukan di bahagian ataupun di dalam kawasan sekolah, bergantung kepada ruang yang ada, bangunan yang ada, dan ini juga terhad. Jadi secara umum kita ingin supaya sistem prasekolah kita ini dipertingkatkan, diselaraskan, kerana data-data yang kita ada, misalnya data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia pada Mei 2022 menunjukkan bahawa disebabkan oleh ketidakselarasan antara pengurusan tadika ini, kita dapati ada negeri-negeri yang mempunyai penawaran yang lebih daripada bilangan pelajar ataupun bilangan kanak-kanak yang mengikuti. Negeri Kelantan misalnya mempunyai lebihan penawaran. Banyak tempat tetapi tidak diisi oleh murid-murid ataupun kanak-kanak prasekolah. Tetapi ada negeri-negeri misalnya di Selangor, di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga di negeri-negeri yang mempunyai bandar besar, keperluan kepada tadika itu sangat meruncing kerana tidak cukup tempat untuk anak-anak ini dihantar untuk belajar di peringkat prasekolah. Jadi pada saya penyelarasan ini akan dapat memberikan kita lebih manfaat kerana dari segi agihannya akan jadi lebih baik, dari segi kurikulumnya akan ditambah baik, dari segi latihan guru, begitu juga dari segi infra, prasarana, dan juga kita dapat memastikan bahawa kumpulan sasaran ibu bapa untuk kita bawa mereka untuk menghantar anak-anak mereka ke tadika itu akan menjadi lebih berkesan. Usaha kita untuk merapatkan hubungan sistem pendidikan prasekolah dengan ibu bapa itu akan dapat lebih dipertingkatkan hubungannya. Dr. Anwar, itu yang kita nak tarik pada Dr. Anwar. Dr. Anwar ada menyebut berkenaan dengan pengisian murid-murid yang berbeza mengikut negeri, di mana di Kelantan berbeza, negeri lain berbeza. Namun kita lihat kepada apa yang disebut ada ataupun diwarkan dan juga diseru oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mana beliau mahu melihat sistem pendidikan prasekolah ini dilihat semula dengan mengutamakan kemudahan tambahan, khusus sekali menyentuh berkenaan dengan menyediakan kemudahan termasuk kategori digital bagi prasekolah. Bagaimana sebenarnya idea ini dapat diimplementasikan dengan kadar segera untuk memastikan tadika itu lebih menarik dan juga masalah-masalah ataupun cabaran-cabaran yang disebut oleh doktor itu sendiri, iaitu pengisian murid-murid yang kurang dan juga berdepan dengan satu kerumitan itu dapat diselesaikan dan menunjukkan satu perkembangan yang positif, Doktor. Ya, saya fikir jawatan kuasa ataupun task force yang diwujudkan untuk menyelaraskan tadika-tadika ataupun prasekolah ini, tentu saja salah satu peranan mereka adalah untuk melihat bagaimana satu benchmarking ataupun piawaian yang standard akan digunakan pada semua tadika-tadika yang ada di negara kita, tanpa mengira sama ada tadika itu berada di kawasan luar bandar, pedalaman ataupun di kawasan bandar besar. Ini satu perkara yang penting untuk kita mengelakkan kesenjangan itu terus berlaku. Kalau kita lihat sekarang ni ada tadika yang sangat daif, keadaan kelasnya, keadaan persekitarannya yang perlu dipertingkatkan. Dan ada juga tadika-tadika yang begitu baik sekali. Jadi dengan penyelarasan ini saya percaya bahawa satu piawaian standard akan diwujudkan di mana semua tadika-tadika tanpa mengira sama ada tadika di bawah tadika perpaduan, tadika kemas ataupun di bawah tadika Kementerian Pendidikan
akan dibangunkan, akan diselaraskan, maka itu akan memberi manfaat yang besar kepada anak-anak kita. Jadi perkara pertama ataupun langkah pertama yang diambil adalah kita mesti mewujudkan dahulu kumpulan ataupun task force untuk membina keselarasan itu, dan saya percaya selepas itu task force ini akan membuat recommendation untuk bagaimana kita meningkatkan lagi kualiti, termasuk juga infra digital yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sebab pada saya digital pendidikan yang bersifat digital ini sudah menjadi satu keperluan. Bukan saja di peringkat sekolah menengah ataupun di IPT, tetapi juga sekarang ini pendidikan digital, penguasaan digital itu harus dimulakan di peringkat prasekolah lagi. Mungkin selepas ini saya juga nak tanyakan berkenaan dengan bagaimana cadangan-cadangan yang boleh diutarakan oleh Dr. Anwar sendiri berkenaan dengan situasi yang dihadapi oleh murid-murid dan juga ibu bapa di kawasan luar bandar, khususnya kita tahu di Sabah dan Sarawak, dan juga negeri-negeri di Semenanjung ini kita tahu ada yang sangat terpencil dan memerlukan satu perjalanan jauh untuk sampai ke sana, dan kita tahu kualiti pendidikan di kawasan luar bandar itu berbeza dengan keadaan di bandar. Itu kita nak tanyakan nanti, tapi sebelum itu kita nak tanyakan kepada Dr. Anwar berkenaan dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Madya Dr. Wan Marzuki Wan Jaafar tadi, yang mana kita naikkan dalam story first kita. Kita nak tanya Dr. Anwar, kalau kita nak mengambil model daripada negara luar yang untuk dijadikan contoh dan diimplementasi dalam sistem pendidikan negara kita, seperti yang dikatakan oleh Prof tadi, budaya kita berbeza, di sana berbeza. Apa pandangan Dr. Anwar ketika ini berkenaan dengan mengambil contoh daripada model-model ataupun sistem pendidikan negara luar? Baik, saya fikir kita tidak ada masalah untuk menggunakan model-model negara luar, kerana mereka telah menunjukkan best practice ataupun amalan terbaik dalam melaksanakan sistem pendidikan pendidikan awal kanak-kanak. Misalnya di Jepun, kita tahu bahawa pendidikan awal kanak-kanak mereka menekankan soal adab, sasiah, soal disiplin diri dan sebagainya, yang saya rasa boleh kita gunakan sebagai asas untuk kita membina kurikulum berkaitan dengan pendidikan adab, moral dan sebagainya. Di negara seperti di Skandinavia, di Finland, mereka menekankan soal kreativiti, pemikiran yang inovatif, matematik, sains yang mudah kepada pendidikan prasekolah. Fun learning, pembelajaran berasaskan bermain dan sebagainya. Itu juga boleh dilihat dan juga diamalkan di negara kita. Begitu juga dengan negara-negara yang maju dalam sistem pendidikan mereka, termasuk juga di Singapura. Jadi pada saya menggunakan model-model luar sebagai panduan kita, sebagai asas untuk kita mereformasikan pendidikan prasekolah itu perlu dilakukan. Dan kita mempunyai banyak contoh-contoh dari negara luar. Kita boleh mengambil mana-mana contoh yang sesuai dengan keperluan dan keadaan kita, dan saya percaya pihak KPM mempunyai ramai pakar-pakar dan juga pegawai yang dapat melihat secara lebih mendalam apakah keperluan-keperluan dan juga apakah keadaan-keadaan yang boleh kita ambil daripada negara-negara tersebut. Pada saya menggunakan negara luar ataupun menggunakan model-model dari luar negara yang telah menunjukkan kejayaan, keberkesanan, itu adalah satu perkara yang perlu dilakukan, dan kita harus melakukannya mengikut keperluan kita, keadaan kita, dan juga apa yang kita rasa penting untuk pendidikan anak-anak kita di peringkat prasekolah. Doktor, semestinya satu perkara yang dilihat untuk diinovasikan dan diterapkan adalah aspek pendigitalan itu sendiri dalam reformasi sistem prasekolah itu sendiri. Dan kalau kita lihat daripada silibus untuk murid-murid yang jadi masuk ke tadika dan juga taska ini semestinya memerlukan fun learning, dan supaya mereka tidak hilang karakter kanak-kanak itu dan juga bersedia untuk melangkah ke sekolah rendah dan tidak terlampau terbeban lah kalau kita katakan sebagai anak kecil masih lagi di awal usia. Bagaimana sebenarnya digital tu we can make it fun dengan menggabungkan silibus-silibus yang boleh diinovasikan pada masa kini, Doktor? Baik, ada dua perkara yang penting dalam penyelarasan ini. Satu adalah penyelarasan dari segi pengurusan. Bermaksud kalau dulu kita ada 3 kementerian, sekarang ini kita mendengar bahawa Kementerian Pendidikan diberikan tanggungjawab untuk memimpin perubahan reformasi kepada pendidikan prasekolah. Itu satu bentuk penyelarasan. Penyelarasan yang kedua adalah penyelarasan dari segi kurikulum.
Ini juga penting ya dalam pertemuan saya dengan pengendali-pengendali yang melaksanakan ataupun menjalankan pendidikan prasekolah ini. Mereka selalu menimbulkan antara lain adalah apa yang mereka sampaikan di peringkat prasekolah itu kadang-kadangnya tidak selari ataupun tidak seragam apabila anak-anak ni sampai ke peringkat tahun 1 sekolah rendah. Misalnya bila tahun 1 anak-anak masuk, anak-anak tu dilihat supaya mereka ini sudah boleh membaca, menulis dan mengira. Jika anak-anak tahap tahun 1 masuk ke sekolah rendah masih tidak boleh membaca, biasanya mereka terpaksa dilakukan intervensi. Jadi sedangkan di peringkat prasekolah mereka mengatakan bukan menjadi tanggungjawab mereka untuk memastikan setiap murid itu boleh membaca, menulis dan mengira dengan baik. Kerana prasekolah itu dari segi amalannya mereka bukanlah satu konsep pendidikan yang formal. Mereka ingin anak-anak datang ke sekolah, bersosialisasi dengan rakan-rakan, beraktiviti, mengenal huruf tetapi tidaklah sampai mesti menguasai pada tahap yang memuaskan. Jadi ada ketidakselarasan antara apa yang diharapkan di peringkat prasekolah oleh pengendali-pengendali prasekolah dengan apa yang diharapkan di peringkat sekolah rendah. Jadi kita dapat lihat ketidakselarasan ini perlu diperbaiki. Kurikulum yang dibangunkan di peringkat sekolah prasekolah itu harus diselaraskan pula dengan pendidikan di peringkat tahun 1 sekolah rendah. Jadi dengan keselarasan itu, maka anak-anak ini tidak masuk ke sekolah rendah mempunyai kepelbagaian tahap penguasaan. Sebab itu kalau kita di sekolah rendah tahun 1, hari pertama anak-anak masuk ke sekolah, kita akan dapat melihat jurang yang besar antara anak-anak ini. Ada yang sudah boleh membaca dengan baik, mengira dengan baik, menulis dengan baik, tetapi ada ramai anak-anak yang tidak boleh membaca, menulis, mengira dengan baik. Jadi ketidakselarasan kurikulum antara peringkat prasekolah dengan peringkat tahun 1 sekolah rendah itu akan menimbulkan satu jurang yang besar antara murid-murid dan kerana jurang ini berlaku, dia akan berterusan sehingga tahun 2, tahun 3 dan seterusnya. Jadi kita harapkan penyelarasan kepada prasekolah ini tidak hanya tertumpu pada penyelarasan dari segi kementerian saja, dari segi pengurusan saja, tetapi juga dari segi kurikulumnya. Tapi nanti kita juga nak tanyakan berkenaan dengan penglibatan ibu bapa, bagaimana mereka dapat terlibat sama dalam menjayakan peranan task force itu sendiri, dan juga kita mungkin juga nak tanya kepada doktor berkenaan dengan latihan-latihan ataupun kemahiran yang boleh disediakan buat para guru, khusus sekali dengan kemahiran-kemahiran baru yang kita tahu pada masa kini seperti aspek pendigitalan itu yang dapat disediakan buat guru-guru untuk mengajar prasekolah. Kerana guru yang mengajar prasekolah ini bukan calang-calang, sebenarnya mereka perlu ada kemahiran yang khusus untuk melatih ataupun menyediakan anak-anak bangsa kita ini untuk bersedia melangkah ke alam sekolahan, sekolah rendah dan juga sebagainya, seperti memahiri keperluan asas, ilmu-ilmu asas seperti kita tahu tadi, kata Dr. Anwar, membaca, mengira dan juga sebagainya. Itu antara perkara ataupun soalan yang akan saya tujukan kepada Dr. Anwar selepas ini, tapi kita nak berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Bertemu semula dalam segmen Pantau Agenda Reformasi. Anda masih lagi bersama dengan saya, Nixon Nyambar, dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita pada jam ini, itu Dr. Anwar Ahmad, pensyarah kanan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, yang setia bersama dengan kita di Astro Awani, memberikan pandangan yang cukup bernas dan juga cakna berkenaan dengan situasi semasa, terutama sekali yang menyentuh berkenaan dengan sistem pendidikan negara kita dan juga agenda-agenda yang dibawa oleh KPM itu sendiri. Dan topik kita pada jam ini adalah berkenaan dengan agenda untuk mereformasi sistem prasekolah dengan penubuhan task force ataupun pasukan khas bagi melihat kepada perkara ini dan juga menyelaraskan semua dalam keadaan yang sama dan juga baharu yang lebih terkini dan juga sesuai dengan anak-anak murid zaman kita ini. Tapi kita nak tanya dengan Dr. Anwar terus saja. Tadi kita ada bercakap berkenaan dengan pelbagai perkara, dan mungkin kita nak tanya kepada Dr. Anwar sendiri bagaimana peranan ibu bapa itu dapat dimainkan dalam memastikan task force itu dapat berjalan lancar dan menjalankan peranan mereka bagi memastikan matlamat itu dapat dicapai, Doktor. Ya, terima kasih. Yes, saya sangat mengharapkan supaya pelibatan ibu bapa di dalam task force ni diberikan peranan yang besar.
Kerana untuk prasekolah ni tidak dapat tidak, kita harus memastikan ibu bapa menjadi pemegang taruh yang besar, yang utama. Maka pandangan-pandangan dan juga keperluan-keperluan yang disuarakan oleh ibu bapa itu akan menjadi keperluan untuk kita merancang apakah perkara-perkara yang penting dalam pendidikan prasekolah anak-anak kita. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita juga harus memahami bahawa dalam ibu bapa ini, dia mempunyai beberapa kategori. Ada ibu bapa yang sangat ataupun begitu mementingkan soal prasekolah. Tetapi ada juga ibu bapa yang kita dapati, terutamanya di negeri-negeri yang mungkin berada di kawasan luar bandar, ibu bapa masih lagi tidak melihat bahawa prasekolah ini ada sesuatu yang penting pada pendidikan anak-anak mereka. Jadi ada ibu bapa yang masih mengambil keputusan untuk tidak menghantar anak-anak mereka ke prasekolah dengan andaian bahawa prasekolah itu bukanlah sistem pendidikan yang formal. Jadi mereka merasakan tidak ada keperluan untuk mereka hantar anak-anak mereka ke prasekolah. Tetapi dalam kajian-kajian yang kita baca ataupun kita teliti, kita dapati bahawa anak-anak yang tidak hadir ke prasekolah ini apabila mereka masuk ke tahun 1, mereka berhadapan dengan kejutan ataupun berhadapan dengan keadaan di mana mereka terpaksa bertukus lumus ataupun berusaha lebih untuk menguasai apa yang diajar oleh guru-guru di peringkat tahun 1 kerana mereka tidak melalui proses prasekolah kurang-kurangnya 1 tahun sebelum itu pada umur 6 tahun. Tetapi bagi anak-anak yang telah mengikuti prasekolah, mereka bukan sahaja boleh beradaptasi dengan persekitaran di sekolah pada tahun 1, mereka juga mempunyai keyakinan diri, mereka juga mempunyai tahap interaksi dan juga komunikasi yang baik, dan mereka juga dapat menguasai asas-asas yang disampaikan oleh guru di tahun 1 kerana mereka telah pun melalui selama setahun di peringkat prasekolah. Jadi ibu bapa sangat penting dalam memastikan pendidikan anak-anak di peringkat sekolah ini dilaksanakan. Dan kebimbangan kita ialah masih ada pemikiran ibu bapa yang melihat bahawa prasekolah ini tidak penting, tidak perlu dipastikan anak-anak mereka berada di prasekolah, dan akhirnya kesannya itu kita akan dapat lihat apabila anak-anak itu berada di tahun 1, tahun 2 dan seterusnya. Jadi task force ini salah satu peranannya bukan sahaja dari segi penyelarasan prasekolah, tetapi juga adalah untuk memikirkan bagaimana untuk menarik lebih ramai ibu bapa mendapat perhatian mereka untuk menghantar anak-anak mereka ke prasekolah, terutamanya di kawasan luar bandar dan juga pedalaman. Kalau data yang kita ada daripada Bank Dunia pada Mei 2022, kita dapati masih sekitar 25% ibu bapa yang belum menghantar anak-anak ke sekolah, prasekolah. Jadi kita harapkan enrolment ini ataupun jumlah peratusan anak-anak kita ini di prasekolah akan meningkat. Kalau kita lihat misalnya data daripada Vietnam, anak-anak mereka 99% sudah menghadiri prasekolah. Begitu juga dengan di Thailand 95%. Kalau kita lihat negara-negara sekitar kita, majoritinya melebihi 90%. Tetapi nampaknya kita belum lagi mencapai tahap itu, dan saya fikir task force ini juga mempunyai peranan yang besar untuk memikirkan apakah strategi untuk menarik ibu bapa supaya menghantar anak-anak mereka ke prasekolah seawal umur 6 tahun. Isu gitu mungkin kita boleh tarik, kita sentuh dan juga kita terapkan dalam situasi prasekolah di kawasan luar bandar, Doktor. Kalau kita lihat ada pihak ataupun ibu bapa lah, senang kita nak cakap di sini, ada yang tak mementingkan pendidikan di peringkat prasekolah itu sendiri kerana melihat ia sebagai satu pendidikan yang mungkin ringan dan juga tidak harus disegerakan, seperti tidak harus diwajibkan seperti kita memasuki sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Bagaimana sebenarnya awareness, kesedaran dalam kalangan ibu bapa itu dapat dipertingkatkan, dan juga itu soalan saya yang first, tapi second saya nak tanya juga berkenaan blueprint. Mungkin KPM juga dapat menyediakan satu blueprint yang menyenaraikan matlamat kerana ketika ini belum jelas bagaimana sistem ataupun model yang akan diimplementasikan menerusi task force untuk menyelaraskan sistem prasekolah ini, Doktor. Ya, betul. Yang pertama ni awareness ataupun kesedaran ibu bapa ni mesti ditingkatkan. Di dalam kajian misalnya dibuat oleh Bank Dunia dan juga oleh rakan-rakan di bahagian prasekolah, kita dapati bahawa di kawasan luar bandar ni isunya adalah isu kesedaran kepentingan prasekolah itu di kalangan ibu bapa. Jadi kita mengharapkan supaya ada satu usaha ataupun inisiatif
bukan saja daripada Kementerian Pendidikan tetapi juga daripada kementerian yang terkait dengan kanak-kanak dan juga keluarga, juga Kementerian Kesihatan untuk bersama-sama untuk memikirkan bagaimana untuk meningkatkan awareness di kalangan ibu bapa di kawasan luar bandar dan pedalaman. Di kawasan bandar pula isunya berbeza kerana ibu bapa di kawasan bandar mereka aware ataupun mereka sedar tentang kepentingan prasekolah, tetapi mereka berhadapan dengan isu di mana tempat ataupun bilangan sekolah prasekolah yang di bawah kerajaan ini tidak mencukupi kerana bilangan kanak-kanak yang lebih ramai di kawasan bandar, kalau kita lihat pada data menunjukkan bahawa ibu bapa di kawasan bandar berhadapan dengan isu kekurangan tempat. Mereka ini di kawasan bandar, ibu bapa pula terbahagi kepada kumpulan yang mungkin mempunyai pendapatan yang baik dan juga ada kumpulan yang tidak mempunyai pendapatan yang baik yang kita sebut sebagai miskin bandar. Dan kumpulan miskin bandar ini mereka tidak berupaya untuk menghantar anak-anak ke sekolah tadika kerajaan kerana tempat yang terhad, tetapi mereka juga tidak mempunyai kemampuan untuk menghantar anak-anak ke prasekolah swasta kerana mereka perlu membayar yuran ataupun perbelanjaan yang lebih tinggi. Jadi kesan prasekolah ini berbeza antara lokasi mengikut bandar, luar bandar dan sebagainya. Jadi itu perkara yang juga saya fikir akan menjadi tumpuan kepada task force ini. Dan saya setuju seperti yang Niki sebut, kita perlu ada blueprint selepas penyelarasan ini dilakukan. Kita sudah mempunyai satu sistem pengurusan prasekolah yang lebih baik disepadukan, maka langkah pertama adalah untuk mewujudkan satu dasar pendidikan prasekolah di negara kita yang menjadi master plan-nya ataupun blueprint-nya yang akan diikuti ataupun akan dipatuhi oleh semua kumpulan kementerian dan berbagai pihak yang akan melaksanakan. Jadi kita mengharapkan langkah kedua selepas penyelarasan ini selesai adalah wujudnya satu dasar, satu master plan yang jelas tentang pelaksanaan pendidikan prasekolah di negara kita. Baik, itu dia perspektif dan cadangan yang diutarakan sendiri oleh pakar pendidikan, itu Dr. Anwar Ahmad, Pensyarakanan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, dan kita harap cadangan dan juga pandangan ini diambil kira dan juga di take note oleh pihak berkaitan, terutama sekali Kementerian Pendidikan. Ini mungkin satu idea yang boleh diimplementasi dalam menjayakan peranan task force yang akan menyelaras sistem pendidikan prasekolah di negara kita ini. Saya kira itu sahaja masa yang kita ada dalam segmen Pantau Agenda Reformasi. Saya Nixon Nyambara, selamat hormat dan kita jumpa lagi.